Saudara-saudari sekalian, saya baru sahaja melawat ke pintasan Kota Belud. Dan apa yang saya lihat di sana sangat mengagumkan. Hari ini kita akan bincang tentang satu topik yang sangat penting untuk masa depan pertanian kita, sistem pertanian bersepadu. Mari kita mulakan perjalanan kita dengan panduan istimewa kita, si pepatung yang akan terbang bersama kita meneroka konsep menarik ini di kawasan indah Sabah. Apa yang penting di sini adalah memahami konsep sistem pertanian bersepadu atau IFS. Ini bukan sekadar pertanian biasa, tapi satu pendekatan yang menggabungkan pelbagai aktiviti pertanian dalam satu sistem yang saling berkait. Bayangkan satu ladang di pintasan di mana tanaman padi, ternakan kambing, dan kolam ikan keli semua berjalan serentak dan saling membantu. Di pintasan Kota Belud, kita lihat petani-petani kecil menggunakan kaedah ini untuk memaksimumkan penggunaan tanah mereka yang terhad. Mereka mengintegrasikan tanaman padi dengan ternakan ayam kampung, atau kolam ikan tilapia dengan kebun sayur tempatan seperti terung dan cili padi. Ini bukan sahaja meningkatkan produktiviti, tapi juga menjamin pendapatan yang lebih stabil untuk mereka sepanjang tahun. Kita perlu lihat contoh-contoh praktikal bagaimana sistem ini berfungsi di pintasan. Salah satu contoh yang menarik adalah penternakan itik ikan. Bayangkan kolam ikan keli dengan itik serati berenang di atasnya. Itik ini bukan sekadar hiasan, tapi mereka membantu membaja kolam secara semula jadi, meningkatkan produktiviti ikan keli yang popular di kalangan penduduk tempatan. Satu lagi contoh ialah integrasi tanaman ternakan perikanan. Di sini, kita lihat bagaimana sisa ternakan kambing digunakan untuk membaja tanaman padi dan kolam ikan tilapia. Air dari kolam ikan pula digunakan untuk mengairi kebun sayur seperti kangkung dan sawi. Setiap bahagian dalam sistem ini saling membantu, mengurangkan pembaziran dan meningkatkan kecekapan, sesuai dengan amalan tradisi masyarakat dusun di Kota Belud. Walaupun sistem ini nampak sempurna, kita perlu akui ada cabaran yang dihadapi oleh petani di pintasan. Salah satunya ialah saiz tanah yang kecil, yang kadang-kadang menyukarkan pelaksanaan sistem yang kompleks ini. Selain itu, petani juga memerlukan latihan dan akses kepada teknologi yang sesuai untuk mengoptimumkan sistem mereka, terutamanya dalam menghadapi cabaran iklim di Sabah. Tapi jangan risau, kerana masa depan sistem pertanian bersepadu di pintasan, Kota Belud sangat cerah. Dengan sokongan yang betul dari pihak kerajaan negeri dan persatuan petani tempatan, sistem ini boleh meningkatkan kelestarian pertanian, memperbaiki kehidupan petani, dan menjamin keselamatan makanan untuk komuniti. Kita juga perlu mengiktiraf peranan penting wanita dusun dalam menguruskan ladang bersepadu ini, memastikan keselamatan nutrisi dan kestabilan keuangan keluarga mereka. Saudara-saudari sekalian, apa yang kita lihat di pintasan Kota Belud ini adalah contoh bagaimana pertanian tradisional Sabah boleh diubah menjadi sistem yang lebih mampan dan produktif. Sistem pertanian bersepadu bukan sahaja baik untuk petani, tapi juga untuk alam sekitar dan masyarakat secara keseluruhan. Marilah kita sokong usaha ini dan galakkan lebih ramai petani di seluruh Sabah untuk mencuba pendekatan ini. Bersama-sama kita boleh membina masa depan pertanian yang lebih cerah dan mampan untuk Sabah dan Malaysia. Saudara-saudari sekalian, apa yang kita lihat di pintasan Kota Belud ini adalah contoh bagaimana pertanian tradisional Sabah boleh diubah menjadi sistem yang lebih mampan dan produktif. Sistem pertanian bersepadu bukan sahaja baik untuk petani, tapi juga untuk alam sekitar dan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, marilah kita sokong petani dan galakkan lebih ramai petani di seluruh Sabah untuk meniti tugas ini. Bersama-sama, kita boleh membina masa depan pertanian yang lebih cerah dan mampan untuk Sabah dan Malaysia.